Ada dua tuan-tuan. Dekat Terengganu seorang, ada di Ampang ni seorang. Nama tak boleh cerita. Minta maaf. Dua orang tuan-tuan. Boleh duduk semeja, makan semeja, nasi ayam. Tuan-tuan. Tu hebat tuan-tuan. Tak ada masalah tuan-tuan. Pasal apa? Pasal faham tuan-tuan. Faham. Isteri ni faham, isteri ni faham tuan-tuan. Tuan guru saya tuan-tuan, 3 tuan-tuan. Duduk serumah, bilik lain-lain. Duduk satu rumah tapi bilik lain-lain. Hebat. Pasal apa? Faham. Pasal faham. Anak murid tuan-tuan offer diri nak kahwin dengan tok guru tuan-tuan. Offer diri. Seorang tuan guru pondok. Mana tepat tak ada cerita. Tapi tuan guru kita ni dah kembali ke rahmatullah tuan-tuan. Tapi hebat dia tuan-tuan. Satu rumah tuan-tuan, 3 isteri. Tapi bilik lain-lain. Hebat tak? Hebat tuan-tuan. Tengok. Hak ni jaga anak, hak ni halaman rumah, hak ni bahagian masak dapur. Tu apa yang penting kerja sama, tak ada. Tuan-tuan pegang dunia. Tok guru mengajar. Tuan-tuan. Siap apa? Anak murid apa diri tuan-tuan. Nak kahwin dengan tok guru. Hebat tuan-tuan. Seterusnya. Hikmah perkahwinan disyariatkan. Perkahwinan mempunyai banyak faedah dan hikmah. Antaranya ada hikmah. Setiap apa yang berlaku dalam kehidupan kita tuan-tuan, ada hikmah tak? Ada. Kadang-kadang kita tak tahu hikmah, kadang-kadang kita tahu. Hak tak tahu tu pasal apa? Kemungkinan kita tidak mencari, kemungkinan ilmu kita tak sampai tahap tu. Tapi ada hikmah tak? Ada. Cukup dalam masalah yang kita tidak tahu hikmah. Kalau Nabi buat, kalau kita tak tahu hikmah, cukup kita bersandar kepada itu amalan Nabi. Cukup tak? Ulama bagi tahu macam tu tuan-tuan. Kalau satu-satu perbuatan tu menjadi sunnah dalam kehidupan kita dengan sebab Nabi buat, kita tak tahu pasal apa Nabi buat macam ni. Pasal apa macam ni? Kita tak tahu. Cukup ada ulama mengatakan kita bersandarkan kepada ini sunnah Nabi. Cukup dah bagi orang awam biasa. Eloknya biar kita tahu hikmah di sebalik. Ni nak tahu hikmah. Hikmah di sebalik pensyariatan perkahwinan. Yang pertama. Habis masa. Masa lain kali pula. Lain kali ni bulan depan. Hikmah perkahwinan disyariatkan tuan-tuan. Kita sambung lain kali. Ada soalan silakan. Silakan. Banyak percaya misalkan saya dengar satu yang banyak yang kira-kira dapat banyak yang orang yang nak kahwin yang malam yang itu lelaki dan layan bini orang layan ini ada ke kalau bukan saya tengoklah banyak percaya yang berlaku di kampung beratuskan yang Okey. Haji marah orang main Facebook. Okey, nak cerita tuan-tuan. Memang tuan-tuan, antara punca perceraian di abad ini tuan-tuan, di zaman kita pada hari ini tuan-tuan, dengan sebab kecanggihan semasa. Tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan, isteri tuan-tuan luah perasaan pada yang bukan mahram. Sekalipun tak nampak rupa tuan-tuan. Kadang-kadang terpapar tuan-tuan gambar ahli keluarga kita dan kadang-kadang hak dedah aurat pun dalam Facebook kita. Ni perbuatan haram tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan kita dedah tuan-tuan dengan sebab kecanggihan semasa, kita dedah masalah rumah tangga kepada khalayak ramai tuan-tuan. Pada sahabat kita dalam Facebook kita. Ni satu benda yang canggih dengan syariat tuan-tuan. Dia dalam masalah rumah tangga ni kita boleh kongsi hanya dalam keluarga kita. Kita kongsi. Di luar sana ada apa kat luar? Ada apa? Tak ada. Okey. Balik pada asal. Kita nak tuan-tuan masalah dalam keluarga kita, biar kita tuan-tuan. Kecuali kita nak mengadu kepada pihak berwajib tuan-tuan. Pihak jabatan agama ataupun mana-mana ustaz yang wakili jabatan agama. Kalau kita ni penolong pendaftar nikah ataupun mana-mana yang dipercayai imam-imam tu tuan-tuan. Biasanya kalau di kampung-kampung orang rujuk pada imam. Sebab biasa orang yang pegang jawatan imam ni tuan-tuan, dengan sendiri dia pegang penolong pendaftar nikah. Tu rujuk situ. Jangan rujuk dalam Facebook dengan orang-orang yang tidak ada kriteria. Takut-takut tuan-tuan. Takut-takut seperti mana Pak Haji sebut tadi tuan-tuan. Memang peratusan yang banyak juga dijaih tuan-tuan. Kes perceraian berlaku tuan-tuan dengan sebab tuan-tuan
kita duk layan Facebook berlebih-lebihan tuan-tuan. Kadang-kadang berlaku fitnah rumah tangga tuan-tuan nisbah pada kecanggihan semasa pada hari ini. Sebab tu kena berhati-hati. Banyak benda haram tuan-tuan kalau kita tak pantau dengan syariat, banyak benda haram berlaku dengan kecanggihan pada hari ini. Kadang-kadang gambar tuan-tuan, isteri kita yang dedah aurat tuan-tuan. Tak sepatutnya duduk di dalam rumah benda tu. Tiba-tiba dalam Facebook tuan-tuan. Orang boleh tengok. Haram tak? Haram tuan-tuan. Siapa tanggung tu? Tuan-tuan. Suami tanggung tuan-tuan ketika tu tuan-tuan. Suami tanggung yang membenarkan isteri dia buat macam tu. Lepas tu suami kena mainkan peranan tuan-tuan. Kena mainkan peranan. Habis ya? Ada lagi? Ada. Kalau tak ada saya nak kongsi satu perkara tuan-tuan. Ni ada seorang sahabat kita tuan-tuan. Sahabat kita daripada apa dia panggil? Komander unit amal tuan-tuan. Nama apa sini? Muhammad Ruzaimi Zakaria. Komander unit amal Ampang kita ni tuan-tuan. Yang mana motor beliau yang digunakan untuk kerja-kerja amal dan kerja-kerja peribadi tuan-tuan, iaitu motor LC 3135 tuan-tuan. Hilang tuan-tuan, sama ada orang pinjam ataupun mencuri, wallahu alam tuan-tuan. Cuma harapan beliau di sini tuan-tuan, supaya tuan-tuan untuk melicingkan kerja-kerja amal beliau ni tuan-tuan dalam menguruskan kerja-kerja amal khususnya di kawasan Ampang kita ni tuan-tuan. Beliau berharapan besar untuk kita semua menghulurkan sedikit sumbangan tuan-tuan untuk beliau beli motor baru lah tuan-tuan. Sekurang-kurangnya untuk nak bayar muka tuan-tuan. Pendahuluannya macam tu tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan yang rasa lebih duit tuan-tuan, tak payah bagi sahabat kita ni bayar muka tuan-tuan, pendahuluan. Beli motor sebiji bagi kat dia, lagi hebat tuan-tuan. Pasal apa? Pasal ni bukan sebarangan orang ni tuan-tuan. Ni orang yang kiranya tuan-tuan, orang duduk di barisan depan tuan-tuan. Dalam perjuangan tuan-tuan unit amal ni tuan-tuan, orang duduk di barisan depan tuan-tuan. Lebih lagi sebagai seorang komander tuan-tuan, maka tuan-tuan paling-paling kurang kita tuan-tuan nak berdepan dengan FRU tuan-tuan. Tidak tuan-tuan, kemungkinan tak mampu kita tuan-tuan. Nak hidu gas pemedih mata tuan-tuan, kemungkinan tak mampu tuan-tuan. Nak berdepan dengan segala masalah tuan-tuan, dalam masyarakat kemungkinan kita tak mampu. Yang mampu kemungkinan dengan sebab kita berduit tuan-tuan, kita sapuk sikit banyak tuan-tuan. Kita sapuk sikit banyak tuan-tuan, sahabat kita tuan-tuan, share perjuangannya tuan-tuan dapat juga pada kita. Jadi saya seru diri saya sendiri dan kita semua selepas daripada solat isyak nanti tuan-tuan, kita bentang sejadah di belakang sana, kita collect sikit sebanyak tuan-tuan untuk support sahabat kita komander unit amal Ampang ni tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan dengan terbelinya motosikal baru untuk beliau tuan-tuan, melicingkan segala kerja-kerja amal di kawasan Ampang. Dan pada masa yang sama tuan-tuan, kerja buat yang dilaksanakan oleh beliau, maka tuan-tuan menjadikan kerja buat kita juga tuan-tuan, dengan sebab